Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan Sarafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan jumlah kes aduan rumah tangga yang semakin meningkat tidak boleh dipandang ringan melainkan memerlukan usaha mengatasinya. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Agama, Baginda bertitah menekankan cara mengajar dan tenaga pengajar kedua-duanya memerlukan psikologi kerana tanpa faktor psikologi, pembelajaran tidak akan dijamin sempurna. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan jumlah kes aduan rumah tangga yang semakin meningkat tidak boleh dipandang ringan melainkan memerlukan usaha mengatasinya. Justru pada hemat Baginda, pihak-pihak berkenaan perlulah lebih proaktif mengambil inisiatif menangani isu-isu permasalahan rumah tangga kerana ia boleh menjejaskan bukan sahaja keharmonian keluarga, malah juga boleh menjejaskan kesejahteraan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah perutusan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara melalui radio televisyen Brunei. Baginda bertitah sudah menjadi tradisi di negara Brunei Darussalam bulan Rabiul Awal dimeriahkan dengan selawat dan puji-pujian kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis-majlis keagamaan seperti di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat. Semua itu titah Baginda tidak lain dari menzahirkan kecintaan kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun ungkapan cinta sahaja tidak cukup tanpa diiringi dengan perbuatan mentaati suruhan dan meninggalkan larangan. Apabila kita mengikut perintah Rasul, tandanya kita mengasihi baginda sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31 tafsirnya. Katakan, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, namun baginda meninggalkan pesanan-pesanan untuk dihayati dan ditaati. Jika semua ini dilakukan, pasti akan mengundang keberkahan. Bukan sahaja untuk diri sendiri, malahan juga untuk keluarga, masyarakat dan negara. Titah Baginda bercakap mengenai keluarga bermakna ia merujuk kepada satu kelompok penting dalam masyarakat. Sesungguhnya keluarga bahagia menjadi asas dan matlamat pembangunan negara. Manakala keluarga bahagia, itulah jaminan untuk mendapatkan warisan insan yang berkualiti lagi beriman. Kerana itu, memastikan setiap institusi keluarga berkeadaan sempurna lagi bahagia adalah tanggungjawab semua. Walaupun
ramai yang berpuas hati menganggap keluarga masing-masing adalah baik-baik sahaja. Namun kita juga masih patut bimbang kerana masih banyak berlaku permasalahan rumah tangga di dalam masyarakat kita di negara ini. Dalam titah, baginda mengambil maklum akan pelaksanaan pelbagai kaedah dan pendekatan bagi menangani peningkatan kes aduan rumah tangga. Beta difahamkan, statistik jumlah aduan rumah tangga secara keseluruhan yang dilaporkan ke Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Agama bagi 3 tahun kebelakangan ini antara tahun 2020 hingga 2022 adalah berjumlah 1,952 kes, manakala jumlah aduan yang diterima antara bulan Januari hingga bulan Jun tahun ini sahaja berjumlah 384 kes. Pada hemat beta, jumlah kes aduan yang semakin meningkat ini tidak boleh dipandang ringan, melainkan memerlukan usaha mengatasinya. Maka ke arah itu, beta mengambil maklum pihak Kementerian Hal Ehwal Agama telah melaksanakan berbagai kaedah dan pendekatan bagi menangani perkara ini dengan mengadakan perkhidmatan kursus pranikah bagi pasangan yang akan bernikah, seminar kekeluargaan, dan kursus pasca perkahwinan bagi pasangan yang sudah bernikah yang dilaksanakan dengan kerjasama agensi-agensi berkepentingan. Bukan itu sahaja, beta juga difahamkan bermula tahun 2014, taklimat berkaitan kekeluargaan sudah dilaksanakan kepada institusi-institusi pengajian kerajaan dan swasta. Namun, hingga kini, aduan isu permasalahan rumah tangga masih sahaja terus meningkat pada setiap tahun. Titah baginda turut mengaitkan peranan penting para ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Beta berpandangan, pihak-pihak yang berkenaan perlulah lebih proaktif mengambil inisiatif menangani isu-isu permasalahan rumah tangga dengan menanam kesedaran awal akan akibat yang sangat buruk jika ianya tidak ditangani segera. Ia boleh menjejaskan bukan sahaja keharmonian keluarga, malah juga boleh menjejaskan kesejahteraan negara. Para ibu bapa mesti terus memainkan peranan mengasuh dan mendidik anak-anak, termasuk ke atas mereka yang akan dan sudah mendirikan rumah tangga. Masih sahaja perlu ditegur atau diingatkan bagaimana menjaga atau memelihara keutuhan keluarga yang dibina. Kerana nasihat atau peringatan daripada ibu bapa itu adalah sangat besar pengaruhnya, di samping mempunyai keberkatan tersendiri. Baginda mengakhiri titah dengan mengajak umat Islam untuk berazam menjadikan institusi keluarga mengikut calak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu,
bersempena memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita sama-sama berazam untuk menjadikan institusi keluarga masing-masing sebagai keluarga yang diberkati, mengikut calak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan azam ini Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada semua keluarga dari kalangan warga dan penduduk negara Brunei Darussalam. Amin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama di Jalan Dewan Majlis. Pada keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan cara mengajar dan tenaga pengajar kedua-duanya memerlukan psikologi, terutama bagi murid-murid atau penuntut-penuntut di bawah umur. Tanpa faktor psikologi, titah baginda, pembelajaran tidak akan dijamin sempurna. Dalam titah, baginda juga menzahirkan keprihatinan dalam beberapa perkara yang menyangkut pendidikan agama, sukatan dan mata pelajaran serta dasar penghantaran para penuntut keluar negeri. Antaranya peri mustahaknya kaedah-kaedah pembelajaran dikenal pasti sebagai bersesuaian dan sempurna dilaksanakan, sungutan setengah ibu bapa bahawa anak-anak mereka tidak gembira belajar di sekolah agama dan kriteria pemilihan penuntut yang mendapat beasiswa dikaji semula. Baginda mula-mula bertitah menggariskan Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah berperanan untuk mengelinga pendidikan agama, khasnya dalam perkara penyediaan dasar dan sistem yang betul sebagai pengemudi. Pendidikan agama telah kita daulatkan sebagai wajib untuk dipelajari, bermula dari darjah 1 hingga ke 6. Oleh itu, adalah wajar untuk ia disampaikan dengan cara yang menepati kaedah-kaedah pembelajaran. Kaedah-kaedah pembelajaran itu termasuk cara-cara mengajar, tenaga pengajar guru, dan mata-mata pelajaran yang diajar. Semua ini sangat mustahak untuk dikenal pasti sebagai bersesuaian dan sempurna dilaksanakan. Perkara cara mengajar dan tenaga pengajar, kedua-duanya memerlukan khusus yang namanya psikologi, terutama bagi murid-murid atau penuntut-penuntut di bawah umur. Baginda bertitah pembelajaran tidak akan dijamin sempurna tanpa faktor psikologi. Maka sehubungan itu, beta ingin bertanya, adakah guru-guru yang ditugaskan mengajar di sekolah-sekolah agama telah dibekalkan dengan psikologi? Pada biasanya, ilmu ini hanya akan didapat dengan jalan mengikuti program diploma pendidikan sahaja. Perkara ini beta timbulkan kerana mata-mata pelajaran agama bukannya mudah. Nisbah bagi kanak-kanak, ia memerlukan watak guru yang pandai memainkan peranan, seperti tidak terlalu keras dan bukan pula lembik. Yang makanya seorang guru itu sangat mustahak
untuk akses menguasai psikologi. Beta kurang selesa manakala mendengar setengah ibu bapa bersungut. Anak-anak mereka tidak gembira belajar di sekolah agama. Mengapa tidak gembira? Kerana setengah guru dikatakan sangat keras, bersikap suka memaksa. Jika ini benar, nyatalah guru seperti itu telah mengabaikan faktor psikologi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menzahirkan keprihatinan baginda mengenai mata pelajaran agama. Mengenai sukatan dan mata-mata pelajaran, Beta telah pun turut meneliti apa yang telah disembahkan. Beta mendapati ada beberapa perkara yang perlu dilihat semula, seperti nama mata pelajaran tarikh. Beta cadangkan supaya ditukar jadi tarikh Islam. Dan mata pelajaran ini juga patut untuk dijadikan subjek wajib. Kemudian mata pelajaran tasawuf. Beta telah meminta untuk ditimbangkan kesesuaiannya, kerana istilah tasawuf itu boleh mendatangkan masalah, di mana murid-murid dalam lingkungan umur 10 hingga 13 tahun sukar untuk memahaminya. Apabila meneliti mata-mata pelajaran di bawah tajuk tasawuf, bagi darjah-darjah 4, 5 dan 6 telah didapati semuanya berunsur akhlak, seperti sifat dengki atau hasad, sifat bakhil atau kedekut, sifat taat, sabar, tawakal dan lain-lain. Jadi kalau begitu, mengapa mata pelajaran yang namanya tasawuf itu tidak ditukar sahaja kepada mata pelajaran akhlak? Kerana perkataan akhlak dapat difahami oleh semua orang termasuk kanak-kanak. Tetapi buku darjah 4 sekarang masih saja mengekalkan nama tasawuf. Itu mengapa? Penggunaan istilah dalam buku pelajaran agama turut menarik perhatian baginda. Beta juga telah mempertikai beberapa istilah yang digunakan di dalam buku pelajaran darjah 4, 5 dan 6. Seperti istilah maksiat batin dan taat batin. Istilah-istilah ini mungkin lebih berkenaan dengan pengamal-pengamal tasawuf atau tarikat, bukannya kanak-kanak sekolah. Oleh itu beta melihat elok digunakan kalimat-kalimat maksiat dan taat sahaja, tanpa menyambungnya dengan kalimat batin, tetapi ianya masih saja kekal dijumpai dalam buku-buku pelajaran darjah 4, 5 dan 6. Sedang isu ini telah berbangkit sejak tahun 2020 lagi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menyarankan agar mata pelajaran faraid yang diakui susah untuk dikaji semula. Satu lagi menjadi persoalan ialah dalam darjah 6 ada diajarkan mata pelajaran faraid, ilmu untuk membahagi harta pusaka. Ilmu ini diakui susah. Kerana itu kanak-kanak dianggap belum sesuai untuk mempelajarinya. Jika dipaksa juga untuk belajar,
maka akan berlakulah pelbagai kompleks seperti kanak-kanak tidak menyukai mata pelajaran ini atau juga tidak suka kepada guru yang mengajar atau lebih jauh lagi tidak mahu ke sekolah semata-mata untuk mengelakkan diri dari mata pelajaran ini. Ini bukan andaian lagi, tetapi sudah benar-benar menjadi kenyataan di mana ramai para ibu bapa bersungut mengenainya. Maka oleh itu, eloklah pihak kementerian membuat kajian semula mengenai perkara ini. Mengenai penghantaran penuntut ke luar negeri, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyarankan agar kriteria pemilihan dikaji lagi. Beralih pula kepada perkara lain mengenai dasar, adakah Kementerian Hal Ehwal Agama dalam perkara menghantar penuntut-penuntut ke luar negeri sudah mempunyai dasar yang dipegang. Beta timbulkan perkara ini kerana ada kemuskilan, iaitu dalam pada sekian ramai penuntut yang layak ke Mesir, tetapi cuma 3 orang sahaja yang mendapat beasiswa. Sementara selebihnya seramai 60 orang belajar persendirian atau dengan mendapat kemudahan skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP. Beta ingin tahu mengapakah cuma 3 orang saja yang dipilih untuk mendapat beasiswa. Apakah kriteria yang dipakai? Adakah pangkat Mumtaz Cemerlang sahaja yang diberi peluang, sementara pangkat berikut seperti Jayyid Jidan sangat baik tidak diberi peluang? Pada hemat beta, perkara ini ada baiknya dikaji lagi. Jika benar, kita mengambil berat survival agama di masa hadapan. Baginda seterusnya bertitah dari 3 orang yang dipilih untuk mendapat beasiswa, hanya 2 orang sahaja yang dialirkan ke Al-Azhar, Mesir. Sementara seorang lagi ke tempat lain untuk mengikuti pengajian sarjana muda fiqh dan usul. Soalan beta, mengapakah tempat lain? Walaupun tempat lain itu sudah diiktiraf, namun ia mungkin hanya sesuai untuk pengajian ijazah lanjutan, bukannya untuk fresher, penuntut-penuntut yang baru menagih ijazah. Kerana mereka ini belum lagi mempunyai pengalaman dan asas yang kukuh untuk mempertahankan diri dan akidah. Sekiranya di tempat lain itu terdapat pelbagai aliran yang tidak terkecuali wujud dalam pusat-pusat pengajian, kita khawatir penuntut baru akan boleh saja terbawa-bawa menjadi penganut atau pengikut kepada aliran-aliran yang bertentangan dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Nampaknya Kementerian Hal Ehwal Agama dan mungkin juga Kementerian Pendidikan belum lagi berfikir untuk memiliki dasar yang tegas. Dengan beta sendiri cenderung untuk menamakan sebagai dasar penyelamat bagi modal insan dan akidah. Oleh kerana belum ada dasar itulah, maka kementerian-kementerian ini dilihat sebagai bersikap sangat terbuka. Tiada halangan bagi penuntut-penuntut memilih sendiri tempat yang mereka sukai. Berbeza jika kita sudah ada dasar
Tentu saja kita akan melihat dahulu mana-mana yang terkeluar dari dasar tidak akan dibenarkan demi untuk memelihara kemaslahatan. Dari Intipati Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam antara lain menekankan 3 perkara, iaitu perlunya psikologi bagi cara mengajar dan tenaga pengajar, kaedah pembelajaran mata pelajaran faraid dikaji semula agar kanak-kanak menyukai mata pelajaran tersebut, serta kajian semula kriteria pemilihan penuntut bagi mendapatkan biasiswa. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi, Baginda berkenan berangkat melawat jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah kementerian tersebut. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Diikuti dengan sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Ugama. Tumpuan keberangkatan Baginda, Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Sebagai peneraju perkhidmatan agama, Kementerian Hal Ehwal Ugama bertanggungjawab merancang, melaksana, menilai program dan aktiviti demi kepentingan Islam di negara ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan penyampaian pingat bagi acara wushu. Peserta negara Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan berada di tempat keempat dalam acara wushu Nancuan dan Nangun Lelaki. Tempat pertama dimenangi peserta dari Indonesia, tempat kedua diraih oleh peserta dari Korea, manakala di tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Macau. MOU antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Ghanim International Corporation Sendirian Berhad akan mengukuhkan program keusahawanan 1K 1P. Bahan beritanya menyusul selepas ini. It's time to go beyond the digital banking revolution. Introducing a remarkable transparency in Islamic finance, the Olive Digital Advice. Olive displays clear details of all your transactions and the geolocation where it's done. This is the Olive mobile application by BIBD at Tamil Berhad.
Dewan Perniagaan dan Industri Kebangsaan Brunei Darussalam NCCIBD memainkan peranan penting dalam ekosistem perniagaan tempatan negara ini, terutama dalam menyokong inisiatif sektor swasta yang bertujuan mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Perkara ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa majlis perasmian pejabat baru dan pelancaran laman sesawang NCCIBD petang tadi. The Chamber has taken a significant stride towards expanding market access by signing a MOU with the China Council for Promotion of International Trade, Hainan Provincial Committee. This aligns well with the government's commitment to various international engagement platforms such as BIM-YAGA. Laman sesawang yang baru dilancarkan berfungsi sebagai akses digital kepada banyak sumber dan peluang. Ia direka bentuk untuk menjadi hub maklumat, platform untuk kerjasama dan pemangkin pertumbuhan. Majlis diadakan di bangunan reka bentuk dan teknologi Anggrek Desa. NCCIBD office. Program keusahawanan di bawah satu kampung satu produk, satu K satu P akan lebih kukuh dan mampan dengan termeterainya penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Ghanim International Corporation Sdn Bhd. Kerjasama itu juga menjadikan program keusahawanan lebih mampan dan seterusnya menghasilkan produk berkualiti bagi menembusi pasaran yang lebih luas di peringkat tempatan dan antarabangsa. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku pengerusi Lembaga Pengarah Ghanim. Menandatangani MOU bagi pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah. Sementara pihak Ghanim diwakili oleh Dr. Nur Rahman, Ketua Pegawai Eksekutifnya. Laungan dikir terus bergema di seluruh masjid dan surau serta balai ibadat di negara ini. Lewat petang kemarin, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri meneruskan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Beribi. Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan Majlis Ihya Maulidur Rasul di Masjid Zainab Lumut, Daerah Pelait, mengetuai rombongan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Di Masjid Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kampung Katimahar, rombongan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis serupa diketuai Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Pusat Dakwah Islamia melalui bahagian pembangunan mu'alaf, pengupayaan mu'alaf juga mengadakan majlis dikir di Balai Ibadat Kampung Berbuluh. Di Masjid Universiti Brunei Darussalam, majlis dikir diadakan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei TAIB. Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman menikmati hubungan akrab selama beberapa dekad.
Kedua-dua negara berkongsi pandangan sama mengenai nilai aturan antarabangsa berpandukan undang-undang mengenai multilateralisme dan kepentingan perdagangan bebas. Perkara tersebut dijelaskan oleh Puan Yang Terutama Gerda Winkler, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke negara Brunei Darussalam semasa Day of German Unity 2023 semalam. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan pada majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Jerman ditubuhkan pada 1 Mei 1984. Our Building Energy Act sets out requirements for the energy performance. Ladies and gentlemen, the cake has been... Pelbagai pengalaman berharga diperoleh selepas mengikuti program Seeds for the Future 2023 SFTF 2023 yang mampu mengembangkan bakat dan kemahiran pelajar institusi pengajian tinggi di negara ini dalam menghadapi cabaran teknologi ICT. Program anjuran syarikat Huawei Teknologi Sendirian Berhad dengan kerjasama Fakulti Teknologi Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan. Sijil disampaikan oleh Dr. Chin Wei Keh, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. 32 pelajar dari pelbagai institusi pengajian tinggi di negara ini menerima sijil masing-masing dengan 3 peserta terbaik ditawarkan menyumbang kepada kemajuan industri ICT tempatan. Orang-orang yang di luar sana, student-student di universiti lain untuk mengikuti program ini. Pasal menurut pendapat saya, program ini adalah sangat bermanfaat. Apa yang diharapkan kami dapat menggunakan ilmu yang kami pelajari ini dalam masa depan, contohnya dalam our working and also dalam pembelajaran kami lah. Mengambil ilmu dan mengambil bakat lah yang kami pelajari di sini dan menggunakannya kepada kehidupan, pembelajaran dan mungkin dapat kerja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang mempunyai pribadi agung dan merupakan contoh serta teladan utama bagi seluruh umat Islam. Perkara itu disentuh semasa halakah bimbingan dai kali ke-66 di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamia. Halakah diisikan dengan pembentangan bertajuk Sunnah Dihayati, Hidup Diberkati yang disampaikan oleh Awang Haji Fansuri Syarimi alias Haji Mansur bin Muhammad Ali, Pegawai Hal Ehwal Masjid Tingkat Khas. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamia. Halakah dihasrat berkongsi pelbagai isu dan bertukar-tukar fikiran berkaitan tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Universiti Brunei Darussalam UBD mengambil langkah penting untuk bekerjasama dan memulakan hubungan kerja dalam pelbagai bidang dalam pembangunan kapasiti anak tempatan bagi industri logistik dan pelabuhan dengan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU dengan Syarikat Pelabuhan Muara Sendirian Berhad MPC. Menandatangani bagi UBD, Profesor Madya Pengiran Dr. Iskandar Pengiran Haji Petra, penolong Naib Chancellor, manakala MPC diwakili oleh Liu Goli, Ketua Pegawai Kewangannya. Kerjasama itu mewujudkan peluang bermanfaat bagi kedua-dua institusi termasuk dalam latihan industri, lawatan sambil belajar dan latihan dalam industri. Majlis berlangsung di Perpustakaan UBD. Berikutan hujan lebat yang berterusan baru-baru ini, sebahagian kawasan di pedalaman daerah Tutong dilanda banjir. Paras air sungai yang meningkat melimpah ke beberapa buah kawasan menyebabkan beberapa buah rumah dimasuki air serta beberapa batang jalan raya tidak dapat dilalui oleh kenderaan biasa dan pacuan 4 roda. Alhamdulillah setakat ini keadaan terkawal dan dinasihatkan juga sekiranya berhadapan dengan kawasan yang terlibat banjir, sama ada di rumah ataupun semasa kita ni memandu di jalan raya, dinasihatkan agar seperti contohnya kanak-kanak tidak bermain air dan tidak mendedah kawasan banjir secara berjalan kaki
Karena di kota ada binatang-binatang berbisa dan juga binatang-binatang yang buas. Pengaktifan pos kawalan insiden yang merangkumi pelbagai agensi bertujuan bagi menghulurkan bantuan perkhidmatan pengangkutan, pengagihan makanan, rondaan keselamatan, pemantauan serta perkhidmatan kecemasan. Dari segi pehantaran, Alhamdulillah kami menerima bantuan daripada ABTB, Jabatan Daerah Tutong dan juga Kerak Bomba dan juga MPK Kampung dan juga Ketua Kampung sendiri jugalah. Jadi bekerjasama dalam menyampaikan catuan ini kepada mangsa-mangsa bencana banjir. 40 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah anjuran Majlis Belia Brunei. Kempen diadakan pagi tadi di Pusat Membeli Belah Mid Valley. Selain menambah bekalan darah di negara ini, kempen juga diharap memberi kesedaran dan kefahaman kepada orang ramai bahawa menderma darah sewajarnya dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau hadiah. Turut menganjurkan kempen derma darah pagi tadi, Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong. Antara lain tujuannya menambah bekalan darah bagi membantu pesakit yang memerlukan. Derma darah merupakan amalan yang mulia yang boleh memupuk nilai murni di dalam diri kita ni dan boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial. Di samping itu, menderma darah dianggap sebagai satu sedekah kerana kita menyelamatkan nyawa orang tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Seorang perempuan penduduk tetap dihukum denda RM7,500 atau 7 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda atas kesalahan Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Ngu Suk Leng, 64 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait hari ini kerana memiliki 78 tin dan 49 botol minuman keras pelbagai jenis tanpa permit dan kebenaran yang sah. Semua barang yang terlibat dihukum rampas untuk dimusnahkan. Sementara itu, seorang lelaki warga negara Malaysia dijatuhi hukuman denda RM7,200 atau 7 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Magistrate Kuala Belait. Wong Lee Ming, 44 tahun, mengaku bersalah kerana memiliki 153 tin dan 53 botol minuman keras pelbagai jenis tanpa permit dan kebenaran yang sah. Semua barang yang terlibat juga dihukum rampas untuk dimusnahkan. Kejohanan Golf Amal Pusat Ehsan ke-23 akan berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober depan. Kejohanan akan diadakan di Kelab Golf Pantai Mentiri. Sidang media mengenainya diadakan di Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Bengkurung. Bertemakan penjagaan yang berterusan, kejohanan menekankan keprihatinan dan dedikasi berterusan para pemain untuk orang kelainan upaya di bawah jagaan Pusat Ehsan. Dijangka lebih 250 pemain akan menyertai kejohanan tersebut yang bertujuan bagi memberikan ahli Pusat Ehsan khasnya para penuntut mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Serta dalam this is why we are